Okey. Jadi teori ni budak-budak kita orang-orang dewasa ni terus semangat daripada hari Isnin. Hari Isnin semangat terus Okey. Tuan-tuan nampak kata narjumu makna kami akan merejam. La sesungguhnya, nun pasti. Sesungguhnya pasti kami akan rejam. Kum kamu semua. Kami ini siapa? Penduduk Antakya. Orang-orang kafir di kawasan Antakya mengugut pasti kami akan merejam. Kamu ni siapa? Tiga orang. Kamu bertiga. Okey, seterusnya perkataan ketiga yang kita nak cari, kita kena potong perkataan la. Mana apa tadi? Sesungguhnya, nun pasti, kum kamu. Kita kena cari perkataan min, sin. Itu nun taukid tak boleh buang. Jadi min, sin. Jadi ada berapa huruf tu? Dua. Boleh tak kalau dua? Ya, sebenarnya tiga. Sebab min tu, sin tu bertasydid. Dia boleh pakai. Ini dikira tiga huruf. Mim satu, sin dua. Min, sin sebenarnya. Masa. Cuba cari perkataan ni di dalam kamus. Masa. Kakak punya pen dah jatuh kak. Ni sampai kak? Tak sampai. Ni pen juga? Oi. Apa makna min sin? Mim. Dia dah dekat ya dah. Mim nun ha waw ya. Masun dia kena gitu. Gila. Masun ni. Min sin masa. Cari punca perkataan dia. Ya, muka surat 3, 8, 9. Kolom sebelah kiri tu kanan. Okey, di tengah-tengah tu masa 2, 8, 9. 3, 8, 9. Masa, ini bukan masa. Jangan jawab satu. 3, 8, 9. Yang masuk masa menyentuh. Masa. Okey, fi'il mudhari' dia apa? Sebelah dia tu adalah fi'il mudhari'. Masa sebelah dia. Masa sini. Yamussu. Masa. Mana 28? 38. Ini 99. 389. 389. Apa makna masa yamassu? Masa yamussu. Masa yamussu ke masa yamassu? Masa yamussu. Okey. Dia ada tapi dalam Quran kata masa yamassu. Ni. Yamas. Okey. Apa makna yamassa? Yamussu. Mereka disentuh. La, tengok semula. Tengok perkataan dia sebenarnya macam ni. Yamassu. Cuba tengok dah. Perkataan tadi apa makna dia? Menyentuh. Ada makna lain? Menjamah. Samalah menyentuh, menjamah. Okey, dah. Tutup kamus tuan-tuan. Tutup kamus. Cuba tengok kolom fi'il mudhari'. Menyentuh. Okey, diagram warna kuning. Cuba tengok apabila perkataan tu ya di pangkal, hujung dia bagi depan.
Apa dhamir dia? Ya pangkal dia, hujung dia bagi depan. Apa dia? Huwa. Huwa mana apa? Ia atau dia maknanya ia. Fi'il mudhari' sedang atau menyentuh. Okey, seperti biasa, huwa makna dia atau ia, fi'il mudhari' akan menyentuh. Okey. Seperti biasa macam ni, narjumu campur nun taukid. Dia jadi apa? Narju manna. Kalau yamassu campur nun taukid jadi pasti. macam mana bunyinya? Pasti. Tak, bunyinya. Yamassu jadi yamassanna. Narjumu campur nun taukid narjumanna. Okey, apa makna yamassu? Ia akan menyentuh. Yamassanna pasti ia akan menyentuh. Campur sebelum dia lam taukid, sesungguhnya pasti ia akan menyentuh. Nampak tak? Okey, semula terjemahkan yamassu. Menyentuh. Ia akan menyentuh. Yamassanna Pasti dia akan menyentuh. pasti ia akan menyentuh. La yamassanna pasti sungguh dia akan menyentuh. Tapi dia ni dah ada. Dia tu siapa? Dia ni tidak perlu lagi disebut sebab tempat ia ni dah ada, iaitu ni. Apa makna azabun alim? Azab atau siksaan yang amat pedih akan sesungguh akan pasti menyentuh kamu semua bertiga minna dari kami. Yes, dari siapa tu? Penduduk Antokia. Ini ugutan. Okey, mari kita tengok. Mana tiga perkataan yang kita tak tahu tadi kita sudah dapat menterjemahkan dia. Pertama, tatayyarna, kami telah menjadi sial. Perkataan kedua, tantahu, kamu semua berhenti. Lam tantahu, kamu semua tidak berhenti. Okey. Kemudian perkataan yamassu, yang la yamassanna maknanya la sesungguhnya, na pasti, yamassanna ia akan menyentuh yamassanna. Okey, tapi ia tu dah ada di sini disebut Okey, cuba dah tahu makna semua, tak tahu lagi boleh faham ke tidak? Sabar. Okey, mari kita tengok daripada awal Cuba tuan-tuan tengok di sini. Tak payah tengok buku dah, sebab buku tu dah diconteng, saya nampak tadi. Dia tak lari. Tengok kat sini saja dia belum diconteng. Qalu, okey, mereka telah berkata. Mereka tu siapa? Penduduk Antokia. Ini mengajukan cakap penduduk Antokia kepada tiga orang utusan tersebut. Daripada sini sampai sini. Ini dia panggil cakap ajuk. Cakap ajuk Mereka telah berkata, iaitu penduduk Antokia, inna sesungguhnya kami ni siapa? Penduduk Antokia. Tatayyarna kami telah menjadi sial, menjadi malam. Kami itu siapa? Penduduk Antokia. Bikum dengan sebab kamu bertiga ini yang menghuru-harakan penduduk Antokia. Okey. La sesungguhnya lam taukid.
Janganlah sayang sangat dekat terjemahan tu, simpan kat rumah. Tengok sini je. Ni dah tanda X. Okey. Nak cepat pandai tak ni? Nak cepat pandai tengok sini saja. La in jika lam tidak tantahu kamu berhenti. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti. Kamu tu siapa? Tiga orang saja. Kalau kamu bertiga tak berhenti. Tak berhenti buat apa? Berdakwah, ajak kami menyembah Allah. Kalau kamu semua tak nak berhenti, sesungguhnya pasti narjum akan merejam. Sabar dulu. Kamu pasti kami itu siapa? Penduduk Antioquia akan merejam kamu tu siapa? Utusan 3 orang itu. Pasti kami akan rejam. Maknanya kami akan rejam dengan batu ke sampai mati. Makna hukum bunuh lah. Tak berhenti kami akan bunuh. Kamu bertiga. Okey, jadi sebab ia tu dah diambil oleh ia akan menyentuh ia tu ialah ni. Okey. Azabun alimun, azab yang amat pedih atau siksaan yang amat pedih. Nun pasti yamassan, dia akan azab yang pedih, sungguh pasti akan menyentuh kamu semua tu sama. 3 orang utusan tu siksaan yang pedih akan menyentuh, akan menimpa kamu. Minna, daripada kami. Kami itu siapa? Penduduk Antioquia. Faham ugutan dia tu? Apa dia akan buat? Pertama, kami akan rejam mana sampai mati. Yang kedua, sebelum mati, siksaan yang amat pedih akan menimpa kepada kamu bertiga dari kalangan kamu. Jadi pilihan dia apa? Pilihan dia berhenti atau mati. Dua saja, nak mati ke nak berhenti. Itu ugutan daripada penduduk Antioquia. Buku dah sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz sampai dah? Di tingkat atas Ustaz berapa Ustaz bawa tu? Yang ana order dulu, cuba bawa dulu 12. Yang besar tu 2. Dia tu kira 12 tu pasal yang besar. Ana ambil 10. Yang besar 2 dah silakan. Okey. Belum sampai. Baru kata nak datang. Tak sabar. Siapa yang tak ada kamus tadi tu? 1, 2, 3, 4 4 Orang lelaki 1 je. Abang yang lain. Oh, ada abang satu lagi tu. 4. Okey, boleh. Ada abang tu dia pergi umrah. Siapa abang? Siapa nama dia? Muhammad ke? Abang apa minggu lepas tak datang? Betul. Okey. 12 di Putrajaya 8. Okey. 6. Nanti ada orang nak lebih pula, kena order lagi. Saya minta lebih lah. Sekejap tuan-tuan mengganggu oleh
Ya Kak? Muka surat dia hilang sampai 10 muka surat ni. Macam ni Ha. bawah macam ada tu. Tak, ni 8 turun masuk 20. Tu boleh tukar. Kalau macam tu tak boleh tukar. Yang tu miskin mana yang Sejuk Sejuk sangat ke? Ha? Kakak okey? Kakak okey? Tengok orang-orang yang tak ada lemak tak? Saya okey sebab saya berjalan. Kakak ni duduk senyap. Yes. Tapi kalau tak berjalan panas juga kan? Panas hati. Panas hati. Kalau tak ni berjalan ni tak boleh tidur. Okey. Habis tuan-tuan. Sekali lagi. Okey. Qalu mereka tu penduduk Antiokhia. Inna sesungguhnya kami iaitu mewakili penduduk Antiokhia tatayyarna kami telah menjadi sial ya bikum dengan sebab kamu semua iaitu kamu bertiga ni la sungguh in jika lam tidak tantahu jika kamu semua tidak berhenti la narjumanna kum pasti kami akan merejam kamu semua wa azabun alimun la sesungguhnya pasti akan menyentuh akan menimpa kum kamu semua minna dari kami mana dari pihak kami ya azab yang pedih akan menimpa kamu semua daripada kami. Okey, seterusnya kita masuk ayat yang ke 19. Lagi senang. Makin lama makin senang. Tuan-tuan kalau nak cepat pandai saya nasihatkan apa? Tengok Quran kosong. Selepas ni yang conteng ni tak ci tengok. Tuan-tuan sebab saya kata dulu jangan conteng. Tapi conteng juga kan. Tak apa, tidak dimarahi. Cumanya kalau nak cepat pandai buka Quran kosong surah Yasin tu, cuba terjemahkan macam tadi. Dapat tak? Ya, kalau terlupa tengok semula catatan kita. Ni haruf apa ni? Sungguh ni apa ni? Pasti ni apa ni? Okey, ayat yang ke-19 bunyinya qalu. Betul? Ta'irukum. Betul? Ma'akum. Saya lupa nak cerita tadi. Perkataan in tadi menjadikan ayat tu apa? In tergantung. Tengok semula tu. In jika kamu tidak berhenti. Ayat tu tergantung. Apa dia ayat pelengkap dia? Pasti sungguh kami akan rejam kamu bertiga. Itu dipanggil ayat pelengkap. Dia kalau sampaikan tahu tu sadaqallahul azim ayat tergantung. Kalau kita baca la illam tantahu sadaqallahul azim.
itu macam itulah. Kalau kamu datang ke kelas, subhanallah. Jadi ayat itu tergantung. Jadi kita kena tengok in tu mesti ada pelengkap, ya pelengkap. Qalu ta'irukum ma'akum. Lepas tu in in. Lepas tu dzukirtum. Lepas tu Bal antum. okey, bal. Ni 3 ayat ni tuan-tuan. Bukan ayat tu nombor tu. Dalam satu ayat Al-Quran, nombor misal kata nombor 19 ni, dia ada 3 ayat. Ni ya. Bal, lepas tu antum qaumun musrifuna. Ayat berapa ni? 19 Ayat 19 ni ada 3. Ni ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Tapi dia kumpulkan jadi ayat yang ke-19. Tidak semestinya ayat tu memang satu je. Bila ayat 19 rupanya ada 3 ayat yang kita kena bincang. Okey, jumpa lagi qalu. Nak bincang lagi tak? Tak payah. Kita nak macam tu lah. Tak payahlah ustaz. Takkan sampai 10 kali nak ajar. Boring dah saya. Qalu. Dah tahu apa makna qalu? Mereka telah berkata. Kalau dalam dialog, siapa pula bercakap ni? Utusan. 3 utusan pula bercakap. Legel-legel lah bercakap Ada titik noktah bertindih sepatutnya. Kemudian ini mengajukan cakap 3 orang utusan tersebut. Kum, jumpa lagi tuan-tuan. Apa makna kum? Kamu semua. Okey, kalau tak tahu kum ni rugi besar ni. Kum lagi jumpa. Ma'a. Apa makna ma'a? Bersama. Ya. Tuan-tuan pernah ke belajar isim zaraf? Ya, belum Sikit-sikit dia tu tak bagi. Sikit-sikit je. Saya rasa sudah banyak. Saya nampak dulu. Buang gambar dalam makan kan? Ya. Baru just go through je. Ya, tapi dah pernah belajar lah. Ada lah. Dah tulis dah mana-mananya. Yang ada dalam diagram warna pink itu dah terjemah dah? Dah. Warna pink. Ni abang sudah buktinya sini. Ini contoh yang dicontek. Alah, saya nampak kakak masa tu tulis. Jangan cuba buka nota mula. Kalau jumpa bagi saya RM3. Ni tengok ni sudah. Ni ya. Sudah. Sebenarnya tak apa. Kita akan ulang berapa kali? Banyak kali. Macam harja semestinya ulang banyak kali. Tapi dah ada di situ. Pernah tak berjumpa perkataan ma'a? Zorok-zoroknya. Ada. Ma'a ada tak kat sini ma'a? Ma'a tak ada di sini hambah dia. Sebab isim zaraf ni banyak. Isim zaraf ni banyak di dalam Al-Quran dan kita tidak sempat menarikkan semuanya. Okey, hari ni ma'a ni kita bagi tahulah makna ma'a. Ma'a makna apa? Bersama. Okey, ma'a makna bersama. Cuba tuan-tuan fikir, ma'a ni bersama ni dia menunjukkan masa ke tempat? Masa. Tempat. Bersama. Saya belajar bersama kamu di dalam kelas ini. Ya. Saya belajar bersama kamu pada ketika itu. Jadi makna ma'a ni dia boleh tengok sesuai lah. Dia berkait dengan masa, makna bersama dengan masa ataupun bersama dengan tempat. Tengok yang sesuai nanti dia sama ada berkait dengan tempat. Kalau zaraf berkait dengan masa dipanggil zaraf apa? Zaman. Ya, zaraf
Zaman. Kalau berkait dengan tempat, huruf makan. Okey. Jadi sekarang kita menjamaah ya. Tak sempat nanti kalau ada rezeki kita ulang kaji semua perkataan dalam isim dzaraf. Kalau Masa, sebelum, selepas, tak dia punya penggunaan ma'a tadi. Mana? Untuk masa. Tengoklah sini, tengok masa ke atau nanti tempat bersama. Ada ke berkait dengan masa Kakak tak boleh bayang tak apa, nanti kita kalau jumpa kita cerita. Okey, seterusnya perkataan A. Ini tuan-tuan dah belajar dalam grup istifham. Pertanyaan. Istifham ada apa? Pertanyaan. Pertanyaan. Ada? Adakah? Adakah? A. Dia A ni sama makna dengan apa? Hal. Siapa yang tak ingat makna istifham, sila rujuk muka surat. Muka surat 32. Okey Siapa tak ingat makna istifham, rujuk muka surat 32 dalam buku kita. Dalam buku kita muka surat 32 Okey, dah kita masuk perkataan in. Jumpa sekali lagi. In jika Bal ini saya nak bagi tahu dia tidak termasuk dalam diagram, tapi dia agak kerap juga digunakan. Bal maknanya bahkan atau sebenarnya. Bahkan sebenarnya. Bal tuan-tuan tolong catatkan bal makna sebenarnya atau makna bahkan. Itu bahasa tua lah sikit. Bahkan Okey. Sekejap tuan-tuan. Ni kelas saya Putrajaya. Baru ni saya bawa Putrajaya 70. Habis tak cukup pula. Sebab kemahiran melihat kamus ni penting sebab kita nak berdikari. Sampai bila kita nak duduk dengan ustaz Sampai satu masa bila ustaz tak ada, masa-masa lapang kita buka kamus, kita dah tahu makna.
Tapi dalam Quran boleh jaga malas. Macam mana? Tengoklah terjemahan Royati. Dia dah bagi mana Tapi maknanya sekarang ni kita ajar. Kalau tuan-tuan rajin lagi rajin kita cari kamus, lagi kita banyak pengalaman. Nah, maknanya lagi senang cari perkataan tu. Lagi malas lagi, Quran perkata. Cuma perkata tu dia tidak memberi terjemahan tepat untuk orang belajar bahasa Arab. Dia tak, kadang-kadang tak sebut dhamir dia. Itulah masalah tu. Okey, seterusnya perkataan antum. Antum. Kamu semua. Jangan silap terjemah. Antum maknanya Kamu semua. kamu semua lelaki. Kamu semua lelaki itu siapa? Penduduk Antokia. Nisa. Okey, penduduk Antokia lah. Kaumun cakap Melayu. Satu kaum. Kaum. Okey. Jadi kita akan membincangkan beberapa perkataan. Ini dah ni. Ini sebenarnya sudah. Ini daripada perkataan tatayyarna. Jadi kita nak menyata ta'iru. Ta'iru makna apa? Kesialan kamu. Kesialan. Kesialan. Ta'iru maknanya ta'irun asalnya. Ta'irun. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Kalau berasa sial tu fi'il, kalau kesialan itu isim. Apa tanda dia isim? Ada tanwin. Tanwin. Kenapa itu tak ada tanwin? Dia tak ada tanwin, tak ada. Itu dia apa ni? Sandar. Bersandar. Ingat tak? Bersandar dalam bahasa Arab panggil apa? Mudhaf. Kalau mudhaf dia tak boleh, Ada alif lam. tak boleh alif lam, tak boleh tanwin, sebab nak disandarkan pada perkataan. Jangan lupa pelajaran kanak-kanak dulu tu. Tanda isim bila alif lam dan tanwin dibuang, makna dia nak disandarkan kepada perkataan sebelahnya. Ta'iru makna kesialan, rasa malang. Kamu. Okey. Kesialan ataupun sial. Kesialan kita sebut Melayu sial ke kesialan? Sial. Okey, sial atau kesialan. Kesialan kamu. Okey, ini ayat ni cuba kita terjemahkan. Qalu, mereka tu siapa? Tiga utusan. Ini dialog nah. Utusan pula bercakap. Tiga utusan itu telah berkata, Ta'iru kesialan kamu. Kesialan kamu itu sebab kamu rasa sial bersama kamu. Kesialan tu sebenarnya ada bersama dengan kamu. Kenapa? Sial malang tu sebab apa? Sikap kamu. Jangan tuduh orang lain bawa sial. Maknanya kalau kamu rasa sial itu ada pada kamu punya sikap. Biasa kalau kita orang Melayu ni jatuh ya bisnes, mesti orang buat sial kat kita. Kita tak fikir kita punya perancangan tak bagus. Maknanya sikap kita. Orang lain pukul 3 pagi dah bangun, kita pukul 8 pagi baru buka apa ni, kedai. Macam tu kan. Okey, apa makna di sini ayat ke-19? Syu'umukum ma'akum bisababi kufrikum wa takdzibikum. Kesialan kamu tu berlaku ada bersama kamu sebabnya, iaitu sebab kamu kufur dengan Allah dan kamu mendustakan, kamu mengingkari rasul-rasul yang diutus Allah. Sekarang ni berapa orang dah datang? 3. Mana ada sampai macam ni? Orang tempat-tempat lain seorang-seorang je datang. Kamu ni 3 orang datang, 3 kamu tolak. Siapa yang sial ni? Sebab penduduk Antokiah kata, kami ni rasa sial dengan kamu datang bertiga ni. 3 orang Rasul kata sial atau kemalangan, musibah itu datang disebabkan oleh sikap kamu sendiri. Ada ma'akum maknanya
bersama kamu. Kamu semua. Sebab kamu kufur dan kamu tidak mahu percaya terhadap apa yang dibawa oleh utusan-utusan Allah. Okey. Dialog itu. Ayat yang kedua pula. In. Adakah in zukirtum. Okey, cuba tuan-tuan tengok fi'il madhi. Fi'il madhi zukirtum. Apa penambahan di hujung dia? Tum. Cuba tengok penambahan tum di hujung. Apa komen dia? Antum mana apa? Kamu semua. Itulah yang paling penting sekali dalam belajar bahasa Arab, ialah dhamir. Siapa dapat terjemah antum, dia dapat markah dah. Kamu semua. Fi'il madhi mana apa? Telah. Okey, perbuatan dia ni kita bincangkan. Tak payah tengok kamu diberi peringatan. Dia ada sikit perbahasan nak cari macam mana ni. Ini saya tak nak ajar. Kamu diberi peringatan. Ayat tu satu ayat, ni ayat lain. Cuba tuan-tuan terjemah semula. Adakah in jika zukirtum kamu telah diberi peringatan. Saya habaq tadi in, bila perkataan in tu menjadikan ayat tu apa? Tergantung. Adakah ayat ini tergantung? Tidak. Tak sampai hati nak menyatakan ayat Quran tu tergantung ke? Mana boleh. Ayat ni dah sempurna di sini. Cuba tuan-tuan terjemah semula. Nyatakan secara ikhlas, tergantung ke tak tergantung? Jangan takut. In jika zukirtum kamu semua telah diberi peringatan. Tak apa ni soalan, tapi in jika kamu semua telah diberi peringatan. Ayat tu tergantung ke sempurna? Tergantung. Habis mana boleh sambung ke belakang, sambung ke depan. Di sinilah ulama tafsir mengandaikan ada ayat pelengkap yang tidak disebut, tetapi bagi orang Arab faham, sangat senang faham. Cuba tuan-tuan fikir, buat ayat pelengkap sendiri. 3 orang Rasul ni cakap, adakah jika kami telah jika kamu telah diberi peringatan. Makna 3 orang Rasul diutuskan kepada kamu semua. Cuba buat ayat sendiri, tengok boleh faham. Adakah jika kamu ni diberi peringatan, Rasul kamu akan menurut, kamu akan mengikut macam nak betul. Lagi mana yang paling penting, kakak ni dia dah cuba melengkapkan ayat yang tergantung. Lagi Kamu akan sedar. apakah? Kamu akan sedar. Kamu akan sedar. Okey, lebih kurang kakak tadi. Kamu masih berdegil. Okey, betul? Lagi? Kita jawab sendiri kan? Ya. Sebab tu kalau dia sekadar terjemahan harfiah, terjemah secara lafaz ayat ni tak faham. Adakah jika kamu semua telah diberi peringatan, kamu masih berdegil? Kamu apa tadi kakak? Kamu akan sedar. Kamu akan sedar? Kamu akan mengikut. Tapi cerita dia tadi, kalau kamu 3 tak berhenti, kami akan rejam, dan siksaannya amat pedih akan menimpa kamu bertiga. Jadi Rasul itu jawab, jika kamu telah diberi peringatan, Rasul diutus oleh Allah kepada satu kawasan sebagai rahmat daripada Allah. Allah kesian kawasan itu menyembah berhala, tidak beriman kepada Allah. Lalu Allah hantarkan 3 orang Rasul ajar. Lalu mereka ini diberi peringatan. Adakah jika kamu diberi peringatan, sebab rahmat Allah datang kepada kamu, kamu akan membunuh kami. Sebab kamu tadi urut kan? Dengan sebab tu, jika kamu semua dah diberi peringatan, itu rahmat daripada Allah.
kamu nak bunuh kami. Ya. Yang di situ diandaikan oleh tafsir, ulama-ulama tafsir untuk melengkapkan ayat yang tergantung. Sebab tu in tu menjadikan ayat tergantung. Kat mana? Kalau jika memang dia tak cakap, kita hilangkan apakah kamu tidak ada lebihkan dan boleh tak? Yelah, sebab sekarang ni kita bincang jika. Ada tak jika di sini? Ada, in. Ayat tu tergantung. Saya pakai cakap kakak ni. Ayat syarat ni terjemah apa? Kakak kata ayat tergantung. Kalau ayat apa? Pelengkap. Kakak yang ajar saya. Tadi yang sebelum tu, kemalaman diri mereka yang malam sebenarnya ada di Ada di mereka sendiri. jawapannya Dia tuju ke tak? tak itu kan. Adakah kamu tidak diberi peringatan? Ada seperti Tapi kakak mana kakak nak buang kata in? Tapi siapa ada terjemahan surah Yasin, mungkin beberapa andaian boleh dibuat oleh ulama. Cuba tengok masing-masing. Saya buka saya punya. Tengok tafsir saya. A'in zakarnakum billah. Za'amtum hulul asy-syu'ma 'alaikum wa tuhaddidunana bil qatli. Macam ni. Kalau dalam tafsir saya dia kata, adakah jika ni kami bertiga ni dah bagi peringatan kepada kamu. Dengar semula tuan-tuan dan perempuan, cuba tumpu pada tafsir saya. Adakah jika kami dah beri peringatan kepada kamu semua, okey, kamu mengugut untuk membunuh kamu. Adakah jika kami dah bagi peringatan kepada kamu semua ugut kami untuk dibunuh, direjam. Maknanya itu ayat pelengkap dia. Kalau ayat pelengkap dia, kita buat bahasa Melayu lah. Okey. Adakah ini soalan? Adakah jika kamu telah apa tadi? Diberi peringatan oleh kami lah, diberikan peringatan. Ayat tu masih lagi ayat tergantung. Ni. Maka ayat pelengkap dia ialah kamu mengugut, kamu akan mengugut kami untuk dibunuh. Okey? Kamu mengugut untuk membunuh kami. Mengugut untuk membunuh kami. Alah, bahasa Melayu saya. Mengugut untuk membunuh kami. Ini ada tak dalam ayat Quran? Tidak ada. Ini merupakan penafsiran ulama pada ayat yang tergantung. Ada tak siapa-siapa Quran terjemahan tafsir? Tak bawa kalau ada dia kalau dalam tafsir dia akan tunjukkan dalam kurungan. Tafsir tu ni dia. Tengok ada tak dia tafsirkan. Tapi lain tafsir mungkin lain perbezaan penafsiran dia lah, Ayat 19. Okey. Tengok ni. Macam mana dia terjemahkan? A'in dzukirtum, dia kata adakah patut kerana kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran, maka dia ni yang ni dia buat kurungan. Maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu. Apa ancaman dia? Berapa? Dua. Pertama rejam, yang kedua siksaan.
Ya, apakah dengan kami, kamu semua telah diberi peringatan, kamu membuat untuk membunuh kami atau menyiksa kami? Dua lah. Kalau ada nasib dia akan apa ni? Kurungan ni dia tidak akan, dia cuma kurungan tu menasirkan untuk membunuh. Kalau dalam tafsir Ar-Rahman, membunuh dan menyiksa. Okey, dan menyiksa. Okey, kami. Itu yang ni kalau tuan-tuan tengok, kalau dalam tafsir-tafsir terjemah Melayu yang kurungan ni biasa perkataan tu tidak ada di sini. Ini dibuat untuk memahamkan, melengkapkan ayat yang tergantung tadi. Sebab kita dah kata in itu menjadikan ayat itu tergantung. Kita baca makna soalan lah tu kan? Yalah, Ada soalan lah kan? adakah patut bila kamu dah diberi peringatan, sepatutnya apa? Syukur. Tapi kamu ukur kami nak bunuh dan nak siksa. Patut tak? Tak patut. Kita yang kata tak patut. Sebab kita beriman. Orang kafir kata patut. Sebab kamu bertiga bawa Kacau. sial, bawa kacau kat negeri kami. Okey. Sebab tu saya dah kata yang ini, ayat ni sudah menjadi satu ayat sempurna, tapi kena disempurnakan dengan penafsiran. Okey. 1, 2, 3. Ayat yang ketiga, bahkan antum, kamu semua qaumun, satu kaum. Jadi macam mana tuan-tuan nak cari perkataan musrifun ni? Ini adalah isim ke fi'il ke haraf ni? Ya, isim. Okey. Apa penambahan yang berlaku di sini pada isim ni? Nanti dulu. Waw, yang confirm dia waw nun. Ya, kalau satu orang dipanggil musrif. Diagram warna hijau untuk lelaki. Seorang lelaki musrif. Kalau dua orang musrifani. Kalau ramai musrifuna atau musrifina. Ini musrifuna, orang-orang lelaki yang. Kalau perempuan musrifah, dua orang ataupun jamak dia musrifatun atau musrifatin. Okey, kalau kita namakan cucu kita nanti, ya, nak musrifah tak? Tak nak. Kalau musyrifah itu musyrifah shin tu okey. Kadang-kadang kita ni apa ni dah pelan, gigi pun dah tak ada, jadi jadi mus. Itu bahaya Jadi kita buang waw nun dia akan jadi musrifun. Tapi dia masih lagi 4 huruf. Ya, biasanya 60% perkataan bahasa Arab ni boleh dipotong mim, kerana dia adalah penambahan huruf mim tu, ya. Okey, jadi kalau kita nak cari dalam kamus apa? Sarofa. Okey, cuba cari. Sarofa. Sin rofa. Sin tengah-tengah sin ni. Ya, sin rofa. Sin rof. Okey, lihat itu sarofa. Untuk ni. Okey, dia muka surat 138. Dia sebenarnya perkataan sarofa tu tak ada, tapi panduan dia ada. Muka surat 138. Yang sebenarnya perkataan dia sarofa tu tak ada, dia yang ada ialah asrofa. Asrofa. Apa makna asrofa?
Memboros lagi. Asrafa. Berlebihan, melampaui batas. Di sini lebih sesuai dalam konteks. Di sini melampaui batas. Di mana kata? Orang ini asrafa. Sarofa. Okey. Sebab kalau jumpa sarofa, sarofa kan tak jumpa kan? Sarofa dah langsung. Jadi sarofa tak ada, yang ada dengan asrafa. Tapi asalnya sarofa, tapi sarofa tidak jumpa tak boleh. Asrafa. Kakak tanda kan? Yang dekat. Ya. Kita kena main-mainkan sebelum saya ajar secara tepatnya. Nanti dulu maknanya kita kena main-mainkan apa yang hampir dengan perkataan sarofa. Yang hampir di situ ialah asrafa. Itu yang paling hampir. Kita kena mainkan yang paling dekat. Okey, jadi asrafa ini maknanya melampaui batas. Ini perbuatan dia telah melampaui batas. Sebenarnya dia telah melampaui batas. Melampau lah kan? Okey, tetapi ini fi'il Yang ini ialah isim musrifun. Macam mana nak jadikan isim? Orang yang melakukan perbuatan itu iaitu orang yang melampaui batas. Walaupun tak ada disebut dalam kamus, tapi ya sebenarnya kalau nak belajar boleh, tapi kena ambil masa sikit. Macam mana nak jadikan? Ini adalah isim. Orang yang melampaui batas disebut musrifun. Kalau dia telah melampaui batas, bunyinya macam ni. Tak apa Sekarang ni kita nak tengok, kalau satu orang yang melampaui batas disebut macam mana dalam bahasa Arab? Musrif. Ada dalam kamus tak? Tak ada, tak apa. Tapi maknanya perkataan melampaui batas dah ada. Okey, sekarang ni seorang yang melampaui batas lelaki disebut musrifun. Guna diagram warna hijau. Dua orang lelaki yang melampaui batas musrifani ataupun musrifain. Orang-orang lelaki yang melampaui batas musrifuna atau musrifina. Perlu tak kita cari dalam kamus musrifuna? Takkan ada lah. Ini adalah penambahan yang berlaku pada isim. Waw nun ni tak ada, tak akan disebut dalam kamus. Tapi kita tahu dia ni jamak dengan diagram warna hijau. Kalau kita nak tukarkan kepada seorang perempuan yang melampaui batas macam mana? Musrifah. Gunakan diagram warna hijau sebelah kiri, muannas yang kiri. Tu. Kalau musrif seorang lelaki melampaui batas, kalau perempuan musrifah. Tambah tamar buka. Okey, kalau dua orang perempuan yang melampaui batas musrifatan, berlaku penambahan tan ataupun musrifataini. Kalau perempuan-perempuan yang melampaui batas musrifatun atau okey, jadi tuan-tuan dapat tak terjemahan musrifuna? Maknanya orang-orang yang melampaui batas. Orang tu dah disebut di sini. Qaumun musrifun, kaum yang melampaui batas. Cuba terjemah bal, bahkan sebenarnya. Nanti sabar dulu. Bahkan bal, bahkan sebenarnya. Antum, kamu semua siapa? Penduduk Antakya. Qaumun musrifun, kaum yang melampaui batas. Sebab apa melampau? 3 orang datang, 3 orang tolak, lepas tu ubud nak bunuh. Memang melampau. Ini kenyataan daripada 3 orang Rasul tersebut. Faham tak ceritanya ni? Nanti baca surah Yasin tu, cuba tengok terjemahan saya. Mula-mula 2 orang,
Lepas tu dua orang ditolak, masukkan yang ketiga. Tapi akhirnya bergabung dalam satu masa. Dia orang lain. Kalau sudah 3 orang sekali datang, lain masuk dalam dua. Mula-mula 2 orang. Dua besar. Lepas tu 2 orang kena tolak. Allah teguhkan lagi dengan Rasul yang ketiga. Lepas tu 3-3 ni bergabung dalam satu masa. Jarak masa tak tahu tak Ya, jarak masa tak tahu. Tak tahu berapa lama dah Dia ada mereka di gunung tadi. Macam mana? Kalau kaki mati kan terus. Itu soalan yang bagus. Ya, datang minggu depan. Siapa tak datang tak tahu cerita. Apakah nasib apa ni 3 orang ni? Kena bunuh ke ataupun tak? Bersambung. Kalau dalam drama tu ditulis bersambung. Okey tuan-tuan, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين.